Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Bertemu lagi kita dalam kelas OBS sesi kedua. Hari ini saya akan berkongsikan dengan anda bagaimana untuk setup OBS dan juga bagaimana untuk kita menggunakan teknik green screen dalam video PGPC kita. Baik, untuk yang pertama adalah kalau sebelum ni saya dah cerita pasal tentang peralatan. Okey, peralatan untuk kita buat setup kelas menggunakan OBS dan green screen. Hari ini saya akan ajar teknik melibatkan perisian dan juga setting di dalam perisian OBS tu lah. Baik, yang pertama adalah kita kalau dah pasang tabir hijau di belakang kita tu kan, kita perlukan satu lagi teknik, iaitu kita gunakan perisian OBS. Okey, OBS ni macam saya dah bagi tahu dalam kelas yang pertama, iaitu singkatan bagi Open Broadcasting Software, OBS. Okey, jadi kita kena download dulu kena download dulu perisian itu, kena install, baru kita boleh menggunakan OBS itu sendiri. Baik, kita tengok kalau kita kat Google, sebab dia percuma je, tak kena bayar pun, jadi kita boleh Google je. Kat sini kita typekan OBS. Okey, open ni broadcaster software ni. Okey, logo dia macam ni. Ni logo dia. Inilah logo OBS. Jadi kita tekan download sini. Okey, tekan download. Lepas tu cikgu download lah. Lepas download, install. Okey, jadi bila dah download, dah install semua, dia punya paparan dia akan jadi macam ni. Sekejap macam ni lah lebih kurang yang cikgu nampak kat depan ni. Okey, kalau dia punya ikon dia macam ni. Kalau tengok dekat desktop je, saya buka. Ni. Yang ni dia punya ikon lah. So bila dah download, install, dia akan keluar ikon macam ni. Cikgu klik je ikon ni. So dia akan keluar dekat macam ni lah lebih kurang dia punya paparan dia. Okey, kemudian bila kita dah buka dia punya dia punya software ni, OBS ni, yang pertama sekali adalah kita kena kenal pasti dulu fungsi-fungsi di bahagian bawah ni. Okey, yang pertama yang ini scene. Scene ni untuk kita menamakan kita punya kelas, ataupun senang cerita ni adalah macam template. Kalau dalam PowerPoint kita kena pilih template tu kan, nak pilih template macam mana kan. Dan ni pun sama je lah, cuma dia tak ada template khas, kita kena create sendiri. Okey, lebih kurang kalau boleh kita andaikan ataupun kita anggap sebagai scene ni sebagai satu bilik lah, bilik kelas kita. Macam saya buat ni, yang ni adalah kelas Math online untuk 5AB. Lepas tu ada kelas online untuk 4AB, kelas OBS dan sebagainya lah. Jadi saya ada buat pengasingan dia. Jadi setiap scene tu berbeza dia punya setting. Okey, baik, kalau tengok kat sini, saya ambil kelas OBS ni. Okey, kelas OBS ni kan. Okey, dan sini sebelah kanan dia adalah source. Okey, sumber dia. Apakah dia punya sumber-sumber yang kita gunakan. Sumber-sumber ni termasuklah dalam bentuk audio, video, image dan sebagainya lah. Ada banyak lagi benda tu Cuma yang biasanya kita pakai adalah yang ni lah, audio dia, video dia, display dia, okey, dan image. Okey, baik. Di sini kalau kita nak kalau cikgu tengok saya punya gambar dulu lah. Ni video saya ni dirakam menggunakan webcam. Okey, saya tak gunakan webcam daripada laptop. Saya gunakan webcam yang lain, yang HD punya. Okey, jadi sebab tu gambar kita nampak lebih jelas berbanding dengan menggunakan kamera webcam di laptop lah. Sebab resolusi dia agak rendah berbanding dengan webcam yang kita beli. Tapi kena pastikanlah kita punya kualiti HD tu adalah 1080 dalam 1920, dia punya resolusi dia. Baru kita nak punya paparan tu lebih baik dan lebih jelas. Okey, untuk video saya ni, ni saya punya ni kan.
Okey, cikgu nampak ada butang tambah sini dan tolak. Tambah ni untuk kita add lah, tambah kita punya source. Tolak ni untuk kita remove mana yang tak nak. Okey. Jadi yang untuk tambah, katalah kita nak ambil gambar video saya dulu ni Okey, video saya ni cikgu tekan tambah. Cikgu ambil video capture device. Okey, video capture device. Lepas tu kita namakanlah apa nama kita punya video ni, ataupun scene ni lah. Saya punya namakan katalah video 1 kan, ataupun kamera 1, kamera 2 sebagainya. Macam saya tulis video capture saja. Okey, macam saya dah ada ni, saya ambil add existing, dah wujud dah. Jadi saya ambil yang dah ada ni lah. Okey, saya tekan OK. Dia keluar macam ni. Okey, ini video capture device kita punya. Inilah kita punya video yang dirakam terus daripada kamera. Okey, so, kalau cikgu nak remove, cikgu boleh tekan tolak ni lah. Okey, tekan yes, dia remove. Okey, so yang ini macam mana gambar saya ni dia boleh transparent dengan belakang. Okey, sebenarnya cikgu, kalau kita tengok dekat video capture ni macam tadi, ni kan, kalau cikgu tekan 2 kali, klik 2 kali, okey, kita dekat sini, dekat device ni dia ada tulis pilihan sama ada kita nak gunakan VGA webcam. Kalau webcam ni dekat kita punya laptop lah. Kalau saya yang gunakan kamera tambahan ni, webcam tambahan, saya gunakan HD punya. Dia akan tulis sini lah HD USB camera. So kita ambil lah HD USB camera. So dia akan paparkan itu. Dan kalau cikgu tengok belakang ni, background belakang ni, kita boleh tukar ni. Okey. So dekat setting kan setting dia, sekejap kita patah balik. Okey, kita right click kat video capture device ni, kita right click dia, kita ambil filters. Filters. Okey, dekat sini kita akan nampak dekat effect filters ni ada chroma key. Kalau tak ada boleh tambah kot. Dekat sini cari chroma key ni kan. Biasanya ada kat sini filters ni. Okey Okey, sekarang kat chroma key ni cikgu tekan chroma key. Okey. Yang kita akan adjust dekat similarity ni. Ni ni kan. Kalau cikgu tukar, kalau ke bawah dia akan nampak belakang. Nampak, inilah background saya belakang. Ini sebenar. Okey, kalau kita tolak ke depan lagi, dia akan adjust dia punya macam kontrol tu, dia akan hilangkan yang belakang. Tapi kita tak hilang. Tapi kalau kita tolak lagi ke depan, kita pun hilang. Ni nampak, kita adjust lah sampai kita dapat yang terbaik. Okey. Kalau tolak ke depan lagi, kita pun hilang lah. Gelap terus. Okey. Jadi kita kena adjust yang paling terbaik untuk kita paparkan dalam kita punya video. Okey. Lepas tu kita tekan OK lah. Okey. Itulah untuk macam mana kita nak. Sebab itu kita gunakan tabir hijau. Sebenarnya boleh guna tabir lain. Okey, tapi biasa kita guna hijau lah. Okey. Dan bila kita pakai tabir hijau, kita tak boleh pakai baju hijau. Sebab nanti kalau kita pakai baju hijau ataupun baju kuning, kalau ada unsur hijau dan kuning dekat baju kita, yang tu akan hilang. Okey, kalau kita pakai baju hijau, layar kita hijau, baju hijau, badan kita akan hilang. Tinggal kepala je dulu. Nanti orang ingat macam apa? Ingat macam penanggal pula. Okey Jadi kita pakai baju yang warnanya bertentangan dengan kita punya layar. Okey, baik, seterusnya saya nak ajar macam mana nak masukkan background belakang ni. Background belakang ni cikgu boleh download dululah gambar dekat mana, dekat internet, Google je. Kalau boleh ambil yang resolusi yang agak besar sikit. Okey, supaya dia tak pecah. Carilah gambar mana cikgu nak gambar laut ke, gambar bola bintang ke sebagainya, ikut cikgu lah. Okey, contohnya kita macam ni. Cikgu boleh tekan add. Kan? Cikgu ambil bukan display, image. Image. Cikgu namakan image tersebut. Katalah image 2 ni kan. Tekan OK. Lepas tu cikgu browse. Browse ni cari kat mana cikgu simpan gambar tu. Contohnya saya kat sini, saya dekat
Mana saya simpan OBS. Okey, pictures. Okey. Itulah saya nak ambil gambar mana Cikgu simpan siap lah gambar tu gambar ni boleh lah. Okey. Gambar seolah macam dalam studio lah cikgu. Okey, nak besarkan dia, kita tekan penjuru ni. Dia boleh besar, kecil, besar, kecil, besar. Okey. Kita besarkan ikut sesuai. Okey, kalau lah dia tak dia dah lebar tu dah betul lah. Tapi dia punya panjang tak betul. Tak sama kan. Jadi cikgu boleh tekan shift kat keyboard, tekan shift, cikgu tarik ni. Dia akan pisahkan daripada dua side pembesaran tu. Okey. Kalau tak cikgu tarik ujung je lah. Sekejap tergalih ni pula. Okey. Kalau gambar kita tenggelam, okey, cikgu tengok kita nak background ni kat belakang. Jadi dekat sini, dekat scene ni, dekat source ni, cikgu nampak simbol ni kan? Simbol ni move out, maksudnya dia ke depan. Makin tinggi dia ke atas, makin dia ke depan lah. Kalau ini move down, dia ke belakang. Okey, jadi kita nakkan background ni ke belakang, kita tekan dia move down lah. Nampak? Pergi ke bawah. Okey, down lagi. Okey. So inilah dia punya background. Okey, dan cikgu boleh tukar lah. Kalau cikgu nak tukar, cikgu boleh tukar. Hanya cikgu klik 2 kali dekat image tu. Klik 2 kali. Cikgu browse lah. Tukar gambar lain. Kalau cikgu nak tukar gambar lain lah. Baik, seterusnya kalau saya nak ajar pula masukkan ni screen ni. Okey, screen ni yang ni display dah, display. Yang ini cikgu kena faham sebab kita gunakan 2 monitor. Satu laptop, satu lagi yang extended monitor tambahan. Monitor tambahan itu perlu ada untuk kita addkan kita punya bahan pengajaran. Tak kisahlah dalam PowerPoint ke, video ke, Word ke sebagainya. Cuma kalau cikgu nak tengok macam mana dia keluar serentak, macam gambar saya, video saya dan juga bahan pengajaran dia keluar serentak, maka kita perlukan 2 monitor lah. Satu laptop kita, dekat laptop kita ni kita setting untuk OBS. Monitor tambahan kita gunakan untuk letakkan bahan. Okey, bagi contoh okey, untuk add display ni, okey, cikgu tekan add je lah. Cikgu tekan add, cikgu ambil display capture. Okey, namakan display capture tu. Okey, saya dah ada ni kan. Okey, saya ambil existing ni, display capture. Saya tekan OK. Okey so saya kecilkan. Ikutlah mana yang sesuai. Kita kecilkan lah saya tuang. Okey, saya dah ada, saya ini kot. Okey, saya ambil yang saya punya je lah. Akan banyak-banyak kan pening kepala kan. Okey sekejap, saya remove ni dulu. Okey, macam ni lah lebih kurang ni yang dah sedia ada. Okey. Untuk setting benda ni, cikgu kena pastikan ni tak salah Kita tekan 2 kali kat display capture ni. Okey. Dekat bahagian display bawah ni, cikgu tekan ni, pilihan ni. Okey cikgu kena ambil display 2. Jangan ambil display 1. Kalau display 1, dia akan tembak ataupun dia akan halakan kepada kita punya laptop. Sedangkan kita nak buat extended kan. Kita nak buat skrin tambahan. Jadi, kita pilih display 2. Okey. Display 2 ni lah kita punya monitor tambahan. Jadi kita pilih yang kedua lah. Okey, tekan OK. Okey. Kemudian macam mana nak masukkan bahan? Okey, nak masukkan bahan kita buka dulu bahan kita tu. Contohnya macam ni kan. Katalah saya nak buka dalam untuk apa OneNote ni lah. Ni kan, OneNote ni saya buka. Ataupun PowerPoint boleh kot. PowerPoint ni, kita buka PowerPoint ni. Lepas tu kita klik atas ni juga. Kita klik, jangan lepas, kita tarik lepas ni kan. Tolak dia. Kita tolak dia ke sebelah kanan. Jangan lepas Jangan klik mouse tu, jangan lepas. Tolak dia ke kanan. Sampai dia keluar situ. Sekejap tolak dia ke kanan. Tu dia. Jadi sebelah kanan ni kita boleh ambil dia kat sini. Kita besarkan. Ni PowerPoint bahan kita. Okey. Jadi kita boleh gunakanlah PowerPoint kita kat sini. Contohnya
Sekejap saya buka bahan saya dulu. Open. Katalah mana ni. Okey. Jadi kita punya bahan ada di sebelah sebelah side satu lagi lah, sebab monitor satu lagi. Okey, sekejap. Okey. So sambil kita mengajar, kita boleh tayangkan kita punya bahan. Okey, dan bahan kita ni boleh kita teruskan lah kalau kita nak klik yang seterusnya kan. Pak, dia boleh pergi kan. Okey. Okey, boleh ya. Jadi display capture yang tadi ni, okey, bila cikgu dah keluarkan ataupun add dekat OBS, cikgu pergi keluarkan, cari mana-mana bahan yang cikgu nak buat, cikgu seret dia ke sebelah kanan. Side kanan dia akan tembus ni, dia akan bersambungan. Sebenarnya kalau cikgu faham saya buka sekejap OneNote ni. Okey, saya lukis sikit. Yang ni kita punya monitor kita punya laptop lah. Ini lebih kurang cikgu Ini kita punya laptop kan. Ini laptop kita, ni screen laptop kita. Okey, yang sini kita punya monitor tambahan tu. Okey Okey. Jadi dekat sini nanti ada sambungan VGA kabel tu. Sama ada HDMI ataupun VGA. Ada kabel yang sambungkan kat sini. Jadi baru dia dapat extend. Okey, sebelum cikgu nak buat masuk ABS ni, sebelum cikgu nak try OBS ni, cikgu kena buat dia punya bila dah sambung kabel tu, cikgu kena pergi dekat sini. Ataupun kat saya punya laptop, saya ada tekan ada fungsi butang ni. Sekejap ni. Saya tekan dekat laptop, saya tekan butang F5, dia ada keluar macam ni. Project, sama ada PC screen, duplicate, extend, second screen only. Jadi kita pilih extend. Bila extend, dia akan keluar dua paparan serentak. Tetapi pada monitor yang kedua, dia hanya untuk keluarkan bahan saja. Dia tak ganggu pun pada kita punya OBS. Okey. Kalau yang tak ada fungsi F5 ni, cikgu boleh right click pada display lah. Okey, cikgu right click pada display macam ni kan. Okey, keluar jap kat sini kan. Cikgu right click, biasanya dekat bahagian display setting ni. Okey, dekat bahagian display setting ni cikgu boleh tukar. Ambil yang extended ni, yang boleh extend. Okey, biasanya kat situ ada. Okey, kita patah balik. Okey, jadi bila kita dah sambung macam ni, dah ada dua monitor macam ni, sebenarnya bahan kita yang tadi kat sini A ni, kita boleh seret kita punya bahan tu, seret dia ke kanan. Bila ke kanan, dia akan sambung terus ke sini masuk. Dia masuk kat sini. Okey, cikgu slide dia ke kanan, terus keluar, dia akan terus tembus sini. Jadi tadi screen ni akan masuk dekat sini pula. Dia akan masuk dekat arah sini. Sebab tu kita macam dia panjang-panjang bersambung. Okey. Jadi kat sini lah kita punya bahan. Dekat sini adalah untuk bahan PDPC kita. Dekat sini kita punya studio OBS. Okey. Dekat sini jugalah ada kita punya video, gambar, kamera yang merakam gambar kita. Jadi kita nampak paparan tu serentak macam cikgu tengok sekarang. Okey, boleh So apa lagi kemudian audio. Kalau tak sah kita tak ada audio kan. Macam mana kita buat kelas tanpa audio? Jadi audio saya guna mic ni. Saya buka jap ni. Saya guna mic ni. Klik mic ni. Okey, sambungkan kepada bahagian audio jack dekat laptop. Okey. Kemudian cikgu tengok kita nak ambil audio ni. Pertama kena tahu beza. Satu audio input, satu lagi audio output. Audio output adalah audio yang akan keluarkan suara kita. Okey. Audio input adalah audio yang kita nak masukkan suara kita, iaitu mic. Okey, jadi kita masukkan kat sini dekat source ni, tambah ambil audio input capture ni. Okey. Jadi kita tekan sini, kita pilihlah mana-mana yang kita nak ni, ataupun kita create yang baru. Macam saya dah ada kan. Okey. Jadi saya tekan dekat saya punya audio input capture ni. Okey. Dekat device ni cikgu pilih lah
pilihan ni. Okey. Macam ni saya ada dua pilihan. Satu yang 4 USB kan. Satu lagi yang Realtek. Okey, Realtek ni adalah mic yang dia built-in dekat laptop. Okey, manakala yang USB ni yang saya beli sendiri tu, yang guna clip mic ni. Ni nama dia yang jenis USB. So kita pilih yang tu. Okey ni setting kena betul juga. Kalau tak betul nanti tak keluar suara. Okey. Untuk audio output capture pula. Okey, macam biasa juga tekan tambah. Cikgu ambil audio output capture. Okey. Macam saya ada kan. Jadi saya ringkaskan. Okey, dekat device cikgu pilih lah kita punya dua jenis pilihan. Dekat sini kita ada Realtek dengan USB audio. Okey, jadi dekat output audio ni ataupun audio output ni, untuk keluarkan suara kita ambil yang Realtek lah, ataupun yang kita punya sistem dalam laptop. Okey. Jadi dia terbalik lah. Kalau tadi dekat audio input kita ambil USB audio device, tapi bila dekat audio output kita ambil yang built-in punya. Okey, yang speaker dalam laptop. Supaya dia keluar suara kita ni dekat laptop kita. Okey. Okey, so bila tengok dekat sini audio mixer ni, cikgu tengok tak ni? Dia punya apa? Graf ni kan. Graf ni. Graf ni apa namanya? Penunjuk ni lah, penunjuk kekuatan bunyi ni kan. Bila saya kuatkan suara, test sampai kat sini kan. Kalau kita lagi kuat, test sampai ke merah ni. Maknanya audio tu dalam keadaan sedia untuk digunakan. Tapi kalau cikgu tengok dia punya petunjuk arah ni sampai bawah ni je, paras 40 ni. 40 kan? 56 ni. 60 ingat tak kecil sangat. Okey, kalau parah bawah ni lah maknanya dia tak dapat setting tak betul lagi. Maknanya setting tak betul lagi. Okey, kalau setting yang betul, dia punya petunjuk tu naik tinggi lah sampai ke paras kuning dan paras merah. Maknanya kuatnya rakaman suara yang dapat tangkap. Okey. Jadi rasanya audio dah sudah, video dah sudah. Kita punya bahan pula sudah. Inilah antara contoh untuk kita memulakan kelas OBS kita menggunakan teknik green screen. Okey, yang saya gunakan lah. Sebenarnya banyak lagi teknik yang lain yang lebih advance yang boleh kita pelajari. Satu lagi yang saya lupa nak bagi tahu, yang ni adalah dipanggil lower third. Lower third tu macam kita letakkan tajuk lah. Okey, macam berita kan. Kat TV3 ke TV9 ke, kan ada bawah tu ada paparan maklumat yang dipanggil lower third. Lower third ni kita boleh cari dekat Google. Cuma cikgu kena ada sikit kemahiran lah menggunakan Photoshop untuk kita edit sikit. Sebab dia takkan dapat sebiji macam tu, kita kena edit sikit. Jadi yang tu cikgu perlukan kemahiran sikit lah tentang Adobe Illustrator ataupun Adobe Photoshop. Okey. Lepas tu cikgu kalau berjaya lah dapat lower third tu, cikgu tekan dekat image lah, tekan add ni. Okey, add image. Cikgu masukkan lah macam biasa. Okey, add image, cikgu masukkan. Cikgu boleh letakkan kat mana-mana cikgu nak lah dalam ni. Okey, jadi rasanya tu saja untuk kali ini, untuk sesi yang kedua. Nanti sesi yang ketiga nanti saya akan terangkan macam mana nak streaming pula, nak buat live menggunakan daripada OBS. The live ni kita boleh buat live sama ada ke FB, ke YouTube channel, okey, ke StreamYard dan sebagainya. Biasanya kita gunakan inilah FB live dengan YouTube live. Okey, jadi rasanya setakat tu saja perkongsian saya pada hari ini. Jadi kepada anda yang ingin memulakan kelas ataupun teknik green screen menggunakan OBS, bolehlah mencuba dulu cara ni. Dan lebihnya cikgu boleh godek-godek sendiri lah. Kalau cikgu godek-godek sendiri, try and error orang kata. Cuba try and error. Saya pun dulu macam tu juga. Saya takkan dapat terus kuasai benda ni. Banyak kali saya try, banyak juga gagal lah. Okey, daripada banyak try tu banyak kali gagal kan. Tapi saya cuba juga sampai dapat sendiri. Akhirnya saya boleh inilah dapat menghasilkan video menggunakan teknik green screen melalui perisian OBS. Jumpa lagi cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.